Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kuliah pertama Ulumul Hadis. Kita mulakan kuliah ini dengan kita ambil tahu dulu gapo dia sebenarnya yang kita biasa dengar hadis Nabi ni. Apa yang mungkin saudara-saudara faham sebelum pada ni, bila sebut hadis ni, gapo dia hak Nabi kecek dengan gapo dia hak Nabi buat. Itu dia kita tahu. Bila orang sebut hadis, benda lagu tu. Jadi, katakanlah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia bersabda, dia berkecek. Dia kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-ngadakan ataupun mereka cipta dalam urusan kami ini, yakni dalam urusan agama, ma laisa fihi, ya bukan daripadanya, bukan daripada Nabi, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Ini Nabi bersabda. Persoalan kita, siapa dia dengar Nabi bersabda itu? Yang Nabi sebut tadi, yang Nabi kecek lagu tu siapa dia dengar? Katakanlah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Aisyah. Aisyah dengar daripada Rasulullah, dan Aisyah ni dia meninggal pada tahun 57 Hijrah. Maka Aisyah tu dia akan sebut lagu ni. Aisyah akan kata qala Rasulullah, telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia sebut hadis tadi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Itu yang Aisyah sebut. Kalau orang tanya Aisyah ataupun Aisyah royak kat orang lain, dia akan sebut lagu tu, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, barulah dia baca hadis tadi. Baik, kemudian bila Nabi kita wafat, marilah seorang hamba Allah ni, ia kemudian daripada Aisyah ni, iaitu Al-Qasim bin Muhammad, di mana dia meninggal pada tahun 100 ni Hijrah. Al-Qasim ni dia tak ada jumpa dengan Nabi, tapi dia dah jumpa dengan Aisyah, dan dia dah jumpa dengan sahabat-sahabat. Tentulah dia tidak dengar sendiri Nabi sabda tadi, dia dengar daripada Aisyah. Jadi dia ni, bila dia dengar daripada Aisyah, dia tak boleh kata qala Rasulullah, telah sabda Rasulullah hadis tadi. Sebab apa? Dia tak dengar sendiri. Bila dia tak dengar sendiri, dia kena kata an Aisyata qalat qala Rasulullah. Apa dia maknanya? An Aisyah, daripada Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah. Nampak tak situ tu? Dia kena kata daripada Aisyah, sebab dia dengar daripada Aisyah. Aisyah kata lagu mana? Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barulah disebut hadis tadi. Nampak situ tak? Kemudian lepas pada Al-Qasim bin Muhammad ni, mari pula Abu Ibrahim, yang dia ni mati pada tahun 125 Hijrah. Abu Ibrahim, ayah Ibrahim, bukan nama sebenar. Dia bangsakan nama dia ni kepada anak dia. Maknanya dia ni ayah kepada Ibrahim, sebab anak dia nama Ibrahim. Jadi Abu Ibrahim ni pula, dia ambil daripada Al-Qasim. Dia bukan dengar Aisyah, bukan ambil daripada Aisyah. Sama telah lah, dia sendiri tak dengar Nabi. Dia tak dengar Nabi, dan dia pun tidak ambil dengan Aisyah. Dia ambil dengan Al-Qasim. Jadi dia kena tulis lagu ni, ataupun dia kena sebut lagu ni kalau orang tanya. Dia kata Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah disebut hadis tadi. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa radd. Baik. Kemudian pula mari tapih yang seterusnya, iaitu Ibrahim bin Sa'ad. Siapa dia? Anak dia. Mana Abu Ibrahim tadi nama Sa'ad lah dianya. Ibrahim bin Sa'ad. Dia meninggal tahun 182 Hijrah. Sebab dia tak ada, dia tidak dengar dengan Al-Qasim.
Dan dia tidak dengar Aisyah, tidak ambil daripada Nabi. Dia akan sebut lagu ni kalau orang tanya. Dia kata, an abi, daripada ayahku. Ayah aku tu pula ambil mana? Anil Qasim, daripada Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad ambil pula an Aisyah, daripada Aisyah. Aisyah pula berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Kita nampak tu dah. Kau panjang tu. Nama-nama perawi itu terpaksa dia sebut. Siapa ke Ibrahim ni, dia kena sebut ayah dia, kena sebut Al-Qasim. Lepas tu baru dia kena sebut Aisyah. Generasi seterusnya, siapa dia? Nama dia Yaqub. Yaqub ni pula dia meninggal pada tahun 252 Hijrah. Yaqub ni dia ambil pula daripada Ibrahim. Dia kena tambah soal lagi. Haddathana Ibrahim, telah bercakap kepada kami oleh Ibrahim. Ibrahim cakap dengan dia. Ibrahim bin Sa'ad ni ambil daripada mana? Daripada ayah dia, an abihi. Ayah dia pula ambil daripada Al-Qasim, daripada Al-Qasim. Al-Qasim pula ambil daripada mana? Ambil daripada Aisyah. Tambah seorang lagi dah. Nampak tu? Kemudian seterusnya lepas Yaqub, baru dia sebut hadis tadi. Jadi Yaqub ni pula barulah sampai kepada Al-Bukhari. Daripada Al-Bukhari. Al-Bukhari ni dia lahir pada tahun 194 Hijrah, mati pada tahun 250 Hijrah. Al-Bukhari pun kena tambah, dia kena sebut nama Yaqub sebab dia ambil daripada Yaqub. Dia kena lagu tu. Haddathana Yaqub, telah bercakap kepada kami oleh Yaqub. Yaqub pula haddathana Ibrahim. Yaqub kata telah bercakap kepada kami oleh Ibrahim. Seterusnya sampailah kepada Aisyah subhanahu tadi. Maknanya Al-Bukhari kena tambah seorang lagi. Cuba kita fikir, apa jadi kepada generasi kita lelah ni? Nak tulis nama orang-orang yang merawikan hadis itu. Nak boleh sapa ke Aisyah. Kalau Al-Bukhari tu terpaksa dia kena melibatkan nama Aisyah, nama Yaqub, mula-mula nama Yaqub, daripada Ibrahim, ayah Ibrahim, Al-Qasim, Aisyah, 5 orang dah dia kena sebut nak sapa kepada Nabi. Kita ni, Al-Bukhari ni lahir tahun 194 hingga 250 Hijrah pun kena sebut 5 orang. Cuba fikir generasi kita ni 1400 tahun. Berkali kalau tidak 150 kat 200 orang. Nak boleh sapa kepada hadis Nabi tu, kita kena tulis nama turut dan perawi seorang-seorang, orang ni ambil daripada ni, orang ni ambil daripada ni. Tentulah panjang cerita dan menyusahkan. Jadi Al-Bukhari ni dia memikir masalah ni. Tak siwi susah generasi akan datang, maka timbullah ilham dia ni untuk buat buku supaya tidak susah generasi akan datang. Apa kata kalau aku tulis dalam bentuk buku dan aku edarkan buku ni kepada semua wilayah-wilayah Islam, biar ada beratus-ratus ribu-ribu buku aku ni duduk tangan umat Islam. Jadi generasi akan datang tak payah pergi jujuk seorang-seorang seperti tu, hanya pegang buku aku dengan syarat sahkan buku itu betul hak buku aku. Lagu tu. Jadi timbul ilham, dia nak tulis, dia nak cetak pada zaman dululah dengan teknologi zaman dulu lagu mana lah, tapi dia edarkan buku dia saat ni, dia bagi dia nama Sahih Al-Bukhari. Dia kumpul hadis-hadis dia tadi, dia buat satu buku, nama dia Sahih Al-Bukhari. Lepas tu dia edar kepada semua orang. Untuk apa? Supaya generasi akan datang tidak akan tulis turut dan perawi supaya tak so nak boleh sapa ke Nabi. Yang saya sebut tadi, kalulah generasi kita ni berdasarkan kepada Al-Bukhari tu dah 5 orang, bakal kita ni 150 ataupun 200 orang kena tulis berjalur. Cuba bayang begitu payahnya. Jadi Al-Bukhari ni Tuhan beri ilham dia nak buat buku. Jadi selain daripada dia, marilah pula seorang ulama lagi nama dia Muslim, juga buat buku nama dia Sahih Muslim. Kemudian mari pula Abu Daud pula buat buku dia nama dia Sunan Abu Daud, diikuti oleh At-Tirmizi
juga nama dia Sunan At-Tirmizi. Saya sebut Sahih Abu Daud ke dah? Bukan Sunan Abu Daud. Al-Bukhari dengan Muslim je nama Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kemudian hak dulu pada yang lagi ia Malik bin Anas, Imam Malik. Dulu pada Al-Bukhari ni dia telah buat dah buku hadis-hadis ni, dia telah buat dalam bentuk buku. Nama dia Muwatta, Al-Muwatta. Jadi tapi lain sikit daripada buku-buku hadis lain ni, sebab dia bercampur aduk dengan ilmu-ilmu lain. Ada pun Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah ni buku dia tadi hanya hadis saja. Ada pun Imam Malik ni dia bercampur aduk dengan tulisan lain. Walau macam mana pun hadis-hadis dia ada dalam tu, dalam kitab Al-Muwatta. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali lah, yang zaman dia ni lebih kurang Al-Bukhari juga, 194, mati tahun 241 Hijrah. Dia buat dalam Musnad Ahmad, nama kitab dia. Jadi ramai ulama-ulama yang lahir pada masa tu, di masa ni lah, dengan menulis hadis-hadis, membukukan hadis-hadis. Zaman ni dipanggil sebagai zaman tadwin, zaman penulisan, pembukuan. Jadi hadis-hadis telah dibukukan. Jadi selamatlah hadis-hadis itu sampai kepada kita hari ni dalam bentuk buku. Dari generasi ke generasi buku itu diulas, cetak. Apa yang tanggungjawab kita lah ni ialah kita dapatkan naskah hadis itu betul mari daripada Rasulullah, betul daripada hadis Rasulullah itu betul daripada tuan punya kitab. Kalau kita nak tengok apa ni, kita jumpa kitab Al-Bukhari, biasa sungguh kitab tu betul daripada hak Al-Bukhari, naskah yang betul, cetakan yang betul. Jadi bila kita dapat buku Al-Bukhari ke, buku Muslim ke, buku Abu Daud ke, tidak payah lagi kita ambil nama-nama perawi daripada orang ni, nak boleh sampai kita yang begitu panjang. Kalau kita buat, maka cukuplah benda tu sampai ke Al-Bukhari. Daripada Al-Bukhari naik sampai kepada Rasulullah, cukuplah hak tu saja. Sudah pun kita boleh terima sebagai hadis yang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kepada nota kita. Kita boleh tengok dalam muka surat berapa tu, pengenalan ulumul hadis. Ungkapan ulumul hadis dalam bahasa Melayu ialah ilmu hadis. Ulum tu makna ilmu, kata jamak, plural. Ulum ialah ilmu hadis. Makna ulumul hadis tu maknanya ilmu hadis. Ulumul hadis ialah satu bidang pengajian yang membincangkan secara khusus tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis ni satu ilmu dia ini membicarakan selok-belok hadis. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis. Nama ni, ilmu ni dia panggil ulumul hadis, iaitu ilmu yang membicarakan selok-belok hadis. Pengajian umul hadis merupakan satu disiplin ilmu yang penting kerana ia membina satu metodologi bagi mengetahui kedudukan sesuatu hadis dari segi kesahihannya. Ini mustahil. Tujuan kita ngaji ulumul hadis ni nak mencari suatu cara, suatu kaedah supaya hadis itu betul-betul sahih. Nak menentukan kesahihan itu, kena belajar ulumul hadis. Ulumul hadis ni ilmu, satu metodologi, satu disiplin ilmu untuk kita nak tahu kedudukan sesuatu hadis itu sahih ataupun sebaliknya. Kedudukan sesuatu hadis adalah penting kerana hadis adalah sumber kedua kepada syariat Islam. Ini penting. Pasal apa kita nak sahih hadis itu? Tak sahih. Kita tak boleh terima kalau tidak sahih. Sebab apa? Penerimaan dan penolakan membawa implikasi terhadap ilmu Islam dalam setiap bidang, sama ada bidang akidah, bidang fiqh, akhlak, sejarah dan sebagainya. Jadi semua ilmu-ilmu ini bertitik tolak daripada nas, iaitu Al-Quran dan sunnah, daripada hadis. Maka hadis itu itulah kita kena cari hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab al-hadis ni dia menjadi sumber kepada akidah.
saya buat dalam bentuk carta punya kita baca tadi, sama ada dalam bidang fiqh ibadah juga bersumberkan kepada hadis. Nak membina ilmu tasawuf pun mari daripada hadis. Nak buat ilmu sejarah, sirah pun kenalah berasas, maknanya bersumberkan kepada hadis. Jadi kalaulah hadis tu sahih, maka akidah kita jadi sahih, fiqh ibadah kita pun sahih, tasawuf pun kita sahih, sirah dan sejarah kita pun sahih. Kalau sekiranya hadis yang kita sumber yang kita ambil itu hadis yang sahih. Apa kata kalau hadis tu pula palsu, maka akidah yang kita bina tu na'udzubillah akan jadi palsu. Fiqh dan ibadat pun jadi palsu, tasawuf pun palsu, sejarah sirah pun jadi palsu. Sebab itulah penting sangat ni satu metodologi yang kita kena ambil kira supaya kita boleh terima hadis-hadis yang sahih, dan kita bagaimana supaya kita boleh kenal hak mana palsu. Inilah dia duduknya. Baik, justru umat Islam terutama dalam kalangan ulama begitu prihatin terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Rasulullah dan para sahabat dia prihatin benda gini, hadis-hadis Nabi ni yang daripada Rasulullah ni, para ulama khususnya para sahabat ni, dia tidak akan terima kalau sekiranya hadis itu tidak sahih mari daripada Rasulullah sallallahu. Kita akan bicara depan nanti bagaimana sikap para sahabat dan para tabi'in ini terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sini ia bermula daripada zaman sahabat, diikuti dengan zaman tabi'in dan tabi'in sehinggalah ke zaman kecemerlangan Islam. Hasil daripada keprihatinan tersebut lahirlah pelbagai jenis ilmu hadis. Sahabat begitu prihatin, dia tidak ambil sebarangan, ambil secara sembrono. Dia tidak terima hadis secara membuta tuli. Dia kena pastikan dulu hadis itu sahih. Begitu juga dengan tabi'in. Jadi mungkin kita dan begitu juga dengan tabi'in. Mungkin nak tahu apa dia tabi'in itu, mungkin kita boleh bincang sikit. Ni katalah Rasulullah ni as-sahabah dulu. Generasi pertama lah kita kira ni as-sahabah ni orang yang sempat berjumpa dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah walaupun sekali, dan mati dalam Islam. Ni dia panggil sahabat. Jadi ramailah sahabatnya, sebagai contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Khulafa Ar-Rasyidin 55, empat Khulafa Ar-Rasyidin tu, para sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, semua tu kita kira sahabat. Jadi apa dia takrif sahabat tadi, iaitu orang yang sempat belajar, yang sempat bertemu belajar dengan Nabi walaupun sekali dan mati dalam Islam. Itu dia dipanggil sahabat. Kemudian generasi kedua lepas pada sahabat tu dia panggil at-tabi'in. At-tabi'in ni siapa dia? Generasi yang tak sempat bertemu dengan Rasulullah. Tak bertemu tu ada dua keadaan lah. Sama ada dia lahir, Rasulullah mati dah, ataupun Rasulullah mati tu, Rasulullah wafat tu, dia tu kecil lagi, tak ada nak belajar, tak ada terima, tak ada tahu Rasulullah tu siapa dia. Dia terlalu kecil lah. Tapi dia sempat berjumpa dengan sahabat, dia belajar dengan sahabat. Ini orang panggil tabi'in. Contohnya misalnya Sa'id Al-Musayyab, dia meninggal pada tahun 90 Hijrah tu. Siapa lagi? Hasan Al-Basri. Ni nama ni popular ni, 110 Hijrah. Kemudian generasi ketiga pula, dia pergi ke generasi ketiga, dia panggil tabi'in. Generasi ni pula lagu mana? Dia belajar dengan tabi'in, tapi tak dia belajar dengan sahabat. Ni pula dah. Dia dengan tabi'in, dia panggil tabi'in. Macam Malik bin Anas, Imam Maliki dia. Serupa dengan Sufyan Ats-Tsauri. Lepas tu bawah lagi itulah generasi ketiga, kita panggil pengikut tabi'in, dipanggil atba'ut tabi'in. Itulah dia kedudukan generasi dalam Islam yang kita acak kali jumpa istilah ni tabi'in, sahabat dan sebagainya itu. Menurut Al-Hazimi, tadi ada sebut oleh kerana mustahaknya ilmu hadis ni, sehingga kan ilmu hadis ni dia jadi pecah-pecah kepada cabai-cabai ilmu kecil pula. Al-Hazimi kata ilmu hadis ni punya banyaknya ilmu hadis cabang dia sampai ke 100 jenis, merangkumi cabang-cabang ilmu yang banyak sehingga mencapai 100 jenis. Ini kata Al-Hazimi.
Tapi sebelum pada tu, Al-Hakim ni dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis, dia kata dia membahagikan ulumul hadis tu kepada 52 jenis. Tidak banyaklah. Dan Ibnu Salah dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Salah, dia hanya membahagikan ilmu hadis tu kepada 65 jenis. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu untuk kuliah pertama, dan insya-Allah kita sambung pada kuliah yang kedua minggu depan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.